Cakap orang tu baru. Saya bukan bercakap soal filem Mat Kilau, tapi saya nak bercakap soal Mat Kilau itu sendiri. Dari sudut pandang orang Melayu, melihat dia sebagai pahlawan Melayu. Tapi pernahkah mereka membaca sejarah? Siapa yang sebenarnya Mat Kilau? Waktu Inggeris datang ke Pahang untuk menjadi penasihat raja, adakah dia menentangnya? Jawabnya tidak menentang. Kenapa dia menentang? Kerana Inggeris mengajar Kesultanan Pahang untuk mengutip cukai untuk kepentingan negeri. Kemudian itu, selama ini cukai ke mana? Cukai untuk pembesar yang berkuasa di negeri Pahang. Mereka lah yang mengambil segala cukai untuk kepentingan diri dan keluarga mereka. Mereka mengambil cukai bukan untuk membuat pembangunan, kemajuan dan sebagainya. Cakap orang tu baru. Berbezanya pada masa itu, Inggeris tidakkan cukai untuk membangunkan Pahang. Dari bangunlah kononnya orang-orang Melayu seperti Bahaman, seperti Mat Kilau, menentang Inggeris. Masalahnya ialah kenapa tidak menentang Sultan yang telah membawa Inggeris datang ke Pahang? Kan itu lebih menarik lagi. Jadi cerita yang sebenarnya, mereka ini cuba untuk menentang Inggeris itu kerana kepentingan mereka, bukan kepentingan umat Melayu, rakyat Pahang dan sebagainya. Dan masa itu Pahang belum ada kerajaan lagi, sehingga British dapat mewujudkannya. Beberapa kawasan Pahang bertukar tangan ke negeri lain. Jadi itu kena penjelasan yang lengkap. Apapun saya nak kata, orang Melayu sekarang kena gunakan fakta sejarah untuk mengangkat seseorang itu dianggap sebagai pahlawan Melayu. Mat Kilau, Bahaman dan berapa nama lagi itu sebenarnya menentang Inggeris kerana menjadi pensuruh ataupun suruhan pembesar-pembesar yang berkuasa masa itu. Sama seperti yang berlaku hari ini, di mana mereka menganggap diri mereka pejuang untuk rakyat, tapi sebenarnya mereka diperalatkan oleh pembesar yang berkuasa. Oleh demikian, tuan-tuan dan puan-puan, dengan kedatangan British dengan meriam dan senapang, orang Melayu masih lagi melawan British digambarkan dengan cara bersilat. Lawanlah sekarang dengan cara bersilat itu. Jadi kita agak ketawa apabila melihat bahawa orang Melayu menentang Inggeris dengan bersilat. Cakap orang tu baru. Berbeza dengan saya lihat di Indonesia, mereka menentang Belanda dengan buruh runcing dan sehingga ada tugunya di Surabaya. Sekian, terima kasih. Cakap orang tu baru. Okey, Datuk Bahaman ni dia mendapat gelaran orang kaya Semantan selepas dia membantu Sultan Ahmad Muazzam Shah menaiki takhta. Sebelum tu dia membantu Pahang dalam Perang Kelang. Angkatan-angkatan Pahang sampai ke Kelang dan patah balik. Jadi diangkatlah atas sebab nak menghargai jasa bakti Datuk Bahaman, maka diangkatlah dia sebagai orang kaya Semantan. Semantan hari ini nama dia Lancang. Nama dia Lancang. Jadi diangkatlah Datuk Bahaman menjadi salah seorang pembesar. Okey. Bila diangkat Datuk Bahaman ni, datang orang putih Clifford. Sebelum tu macam saya kata tadi lah, puncanya daripada Lombok, bukan Lombok biji Lombok besi. Lombok Mas. Lombok Mas. Pahang ni ada Mas. Di kawasan? Di kawasan Sungai Pahang ni memang ada Mas. Terutamanya di Lipih. Kawasan Semantan, Lubuk Teror tu semua ada Mas. Okey. Jadi pada pandangan Datuk Bahaman, ditanyalah kepada British. Mula-mula sekali cerita dia macam ni Tuanku kata kepada para pembesar, wahai datuk-datuk semua, ni saya cerita lebih kurang lah wahai datuk-datuk pembesar semua, sesungguhnya orang putih mai datang ke Pahang hendak memajukan negeri Pahang. Tetapi akibat perang yang berpanjangan, maka negeri Pahang tak ada sumber kewangan untuk membangun negeri. Jadi betul Sultan membuka kawasan Lombok dan konsesi-konsesi perdagangan kepada semua pelabur-pelabur untuk masukkan duit, dan duit itu digunakan sebagai wang bagi pembangunan negeri Pahang. Secara tiba-tiba datang orang putih ingin
melabur dengan jumlah yang lagi besar daripada pelabur-pelabur bangsa lain. Jadi diberi kata dua secara halus. Nak terima, kita jalan. Tak mau terima pun kita jalan. Orang putih kata. Orang putih kata. Jadi Sultan ni itu yang berbalik pada cerita tadi tu. Sultan ni dia tersepit. Okey. Jadi Datuk Bahaman dengan rasa tanggungjawab, dia rasa macam dia tanggungjawab tu jatuh atas dia. Jadi ada 3 orang yang pergi. Datuk Perban Jelai, Datuk Bahaman dan seorang lagi Tok Penghulu Amin. Saya tak ingat dah nama seorang lagi tu. Tapi 3 orang ni lah yang bangun membantah keputusan tuanku dan mengatakan kepada Sultan Ahmad minta tempoh kepada British sebelum kita buat perjanjian. Maka selepas lebih kurang 1 bulan, maka dipersetujui bahawa semua kawasan-kawasan makan pembesar ini tadi diserahkan kepada British dengan menggantikan duit pampasan, duit wang bulanan, allowance, gaji, pajakan ke apa, semua term yang boleh pakai. Maka setuju. Selepas 3 bulan, semua orang duk tunggu duit. Duk besar makan haji. Tiba-tiba duit tak ada. Tok Penghulu tak ada duit lekeh ya. Orang besar 8 kalau kita bayang lah, Tan Sri tak ada duit, Datuk Sri tak ada duit, bawah ni anak buah punya ramai. Sistem feudal ni macam sistem politik hari ni lah. Satu adun mesti ada anak buah punya ramai. Anak buah ni duk tanya duit tak ada ke? Nak makan apa? Kami ada anak bini. Tapi Datuk Bahaman, ni dalam kata Imam Diah, Datuk Bahaman kata dia lebih kesian kepada pembesar 32. Sebab pembesar 32 kan pembesar 8 lagi tinggi. Dia 48, 16, 32. Oh, yang 32 yang betul-betul di peringkat yang dulu kampung-kampung. Ya, pembesar 32 ni tak kecil. RM50 lah. Tu pun British tak mau bayar. British kata tak boleh, kami nak simpan dulu duit ni. Bagi British seolah-olah macam kita berniaga. Kami keluar modal tu tahan dulu. Bagi dapat untung baru kita pusing. Mana kata modal lah, tahan lepas 6 bulan ataupun kita dapat untung sikit, balik modal baru kita bagi duit. Kita orang Melayu duk biasa makan hari-hari, tiba-tiba orang mai tahan duit kita. Bukan adik-beradik kita, orang luar yang kita tak kenal. Bayang kalau hari ni negara kita duk biasa isi minyak petrol RM2 5 sen. Tiba-tiba mai satu orang putih kata kami tahan dulu minyak ni RM5, tak marah? Mesti kita marah. Sama lah yang berlaku kepada Datuk Bahaman. Tapi Datuk Bahaman bangun bukan mempertahankan diri dia. Dalam buku Imam Diah ni lah, Imam Diah kata Datuk Bahaman bukan mempertahankan hak dia, tetapi hak pembesar 32. Sebab dia lagi kesian kepada mereka tu. Okey, pembesar 32 bererti daripada 8 yang menjaga daerah, dia jatuh 16 yang menjaga mukim, 32 kita anggap penghulu yang menjaga perkampungan lebih kecil. Mereka sebelum ini digajikan daripada pendapatan yang diperoleh oleh cukai. Apabila cukai itu ditahan, diambil kepada orang Melayu, diboleh orang putih ambil. Orang putih pula menganggap kami tak akan membayar cukai itu kerana kami melabur. Selagi tidak timbul keuntungan, maka kamu tidak akan dapat pembagian keuntungan. Ini pecanggahan yang menjadikan ketegangan. Kita boleh faham dah sekarang tentang itu. Saya kata seronok tuan-tuan. Tuan-tuan takkan jumpa sejarah ni di mana-mana kecuali apabila sebuah buku yang dicetak tapi tak pernah laku jualan daripada tahun 1961. Sebab itulah malam ni saya terbang jauh tuan-tuan. Selain daripada untuk menyampaikan ucapan 6 falsafah Imam Ghazali kepada peserta-peserta yang dipilih oleh UUM besok. Saya memang excited untuk datang kerana saya tahu kalau datang jumpa dia tuan-tuan, memang barang yang dia simpan adalah barang yang luar biasa. Kalau bak keris ni tuan-tuan, orang kata keris berdiri ya. Tapi sayang, buku ni buku tertidur. Buku yang ditidurkan tanpa suntikan doktor. Apa yang Herman cerita adalah jelas, yang selalunya tak akan saudara dapat di mana-mana. Yang sedihnya buku ni dah 60 tahun. 1961, 2021, 22, 61 tahun tak ada lagi orang Melayu membacanya. Maka tukang khatamnya hari ni membawa cerita. Tukang khatam ni anak Kedah yang berada di Pahang. 12 tahun baru balik Kedah, tak sampai 6 bulan. Kalau bayi ni tuan-tuan, dia baru jadi bentuk orang yang balik ke Kedah. Dia lamanya di Pahang. Jadi dia mahir dan dia sangat, dia orang bidang dia adalah sejarah. Ini cerita adalah unwritten dalam Google. Tuan-tuan hanya boleh dapat daripada Imam Diah. Imam Diah adalah dianggap sebagai pengikut dan anak murid kesayangan kepada Datuk Bahaman. Berarti cerita lisan dia adalah first hand. Dia berkata dia ambil terus daripada yang dia nampak dan yang diceritakan oleh Datuk Bahaman. Kemudian ditulis buku ni. Kalau ikut tahun buku ni terbit, berarti Datuk Bahaman masih hidup masa waktu tu.
Kan? Dia ada polemik kat situ. Ada polemik antara Datuk Peramu dan Datuk Ya. Bahman. Serasa Mio Herman adalah untuk membetulkan bahawa kalaulah kita tak melihat daripada dalam, berarti kita akan sentiasa mengingat bahawa berlaku pengkhianatan. Kita akan sentiasa mengingat bahawa Sultan telah bertindak dengan mengikut telunjuk Inggeris. Kita akan terlupa chapter-chapter yang tidak dinukilkan, iaitu kemasukan pelabur Cina. Kita tak salahkan Cina hari ini, tuan-tuan. Pelabur-pelabur Cina yang datang ke bumi Pahang untuk meraih keuntungan dalam perniagaan emas. Tapi pada waktu yang sama mereka tidak memiliki kuasa politik. Maka mereka bergabung. Okey, saya nak tanya dekat tu, dah lepas peristiwa tu, dah orang Melayu tak bergaji, tak berapa. Apa yang membawa kepada perang? Okey. Jadi Datuk Bahman ni, okey, lepas Datuk Bahman dapat berita tu, dia pun pergi ke Johor, meminta nasihat kepada Johor. Oh, Datuk Ang pergi ke Johor? Datuk Bahman pergi Johor menghadap Maharaja Bakar. Maharaja Bakar. Okey. Okey, Maharaja Bakar. Jadi bila dia pergi tu, dia mendapat khabar yang duka cita lah. Maharaja Bakar kata dia tak boleh nak bantu. Okey, tak apa, patah balik. Okey, bila patah balik, British dah oppress, mula menekan orang Melayu. Yang ni yang saya nak tekan ni, saya nak geram dah ni. Okey, sebab apa Haji? Saya dengar satu video, ada satu orang tua duk cerita pasal Datuk Bahman. Duk cerita, kata dia mengatakan bahawa Mat Kila ni berjuang bukan atas sebab perjuangan bangsa atau agama, tetapi berjuang atas sebab duit. Okey. Saya baca buku, saya tak ingat nama tajuk buku tu, tapi ditulis oleh Syahrudin Ma'ruf. Syahrudin Ma'ruf ni Dr. Syahrudin Ma'ruf daripada NUS, National University Singapore. Bukunya diterbitkan oleh Gerak Budaya. Buku gambar Jos Rizal kena tembak. Saya tak ingat tajuk dia. Dalam buku tu memang dia menggambarkan pembesar-pembesar Melayu bangun menentang disebabkan oleh duit. Okey. Yang ni saya nak perbetul. Kalau kita tengok dalam sejarah Datuk Bahman, punca yang orang Melayu duk marah ni, kalau kita tengok dalam filem Mat Kilau sendiri pun ada sebut, apabila British menekan cukai kepada orang Melayu di seluruh kawasan Lubuk Terua tu, sedangkan pembesar Melayu tidak mengutip cukai kepada semua orang Melayu, hanya orang-orang yang terpilih saja, khususnya orang-orang yang berdagang. Itu yang jadi dialog, ini kawasan kami. Kami tidak akan membayar cukai kepada British. Ya. Kerana dia mula menekan kepada peniaga-peniaga kecil yang untungnya tak seberapa pun. Dan orang kampung. Orang kampung ni. Orang kampung dulu, okey, cara cukai dulu macam kita di Kedah ni. Okey. Kawan ni ada bendang serelung, kawan ni ada serelung. Kutiplah seorang segantang. Segantang tu bawa pi pada pengulu 32 ni tadi. Okey, kutip seorang-seorang kumpul, jadi beras yang banyak-banyak tu bawa pi kepada pemesak lah, pada tuanku tu. Dia pemesak 16, 8 apa semua ni akan bawa pula kepada tuanku. Tetapi dalam sejarah yang tak pernah orang kongsi, tak pernah orang tunjuk, tak pernah digambarkan oleh mana-mana ahli sejarah, ialah pembesar-pembesar Melayu tak kutip cukai secara paksa. Ni saya geram. Saya geram kepada orang yang melihat sejarah daripada kacamata orientalis. Pembesar kita ni orang Islam. Zaman tu zaman ada hukum hudud. Zaman yang ada pondok. Zaman yang ada ulama' dan umara'. Takkan nak tekan orang tak tentu hala. Kalau kita tengok filem hitam putih, selalu digambarkan pembesar-pembesar kejam. Ya, tapi bukan semua. Kita hidup hari ni pun bukan semua orang jahat. Adakah pembesar-pembesar kita, pemimpin-pemimpin kita hari ni ada yang zalim? Ada, tapi bukan semua. Adakah raja-raja kita yang berdiri hari ni duduk atas singgasana, adakah mereka kejam? Tak. Tapi mereka duduk dalam keadaan tangan terkunci, mulut tertutup. Nak bergerak tak boleh. Yang ni yang orang putih cuba nak memburuk-burukkan pembesar-pembesar Melayu dan bagi kita benci kepada institusi beraja. Hari ni kita bercakap, institusi beraja duduk macam patung atas singgasana tak buat apa. Habis majlis raja-raja buat apa? Segala keputusan yang dibuat atas muka bumi Melayu ni ditentukan oleh majlis raja-raja dengan nasihat ulama' dan umara' dan mufti-mufti yang berada dalam istana. Tengok sejarah ni kita kena tengok jauh. Kita kena tengok pandang agama, cara sudut agama. Kita kena tengok cara sudut kita sebagai orang Melayu. Jangan telaah buku saja yang ditulis oleh orang putih. Salah.
Kita bukan orang putih, kita orang Melayu. Kita kena pertahankan hak kita. Biar buruk di mata orang, tapi indah di hati kita. Biar jelek lah kata orang, tapi di dalam mulut kita tu biar manis belaka. Saya tak boleh Haji, saya geram Haji. Saya geram orang tu. Okey, selepas pemecatan Datuk Bahaman daripada jawatan dia tu sebagai orang kaya Semantan, maka dia buat keputusan. Dia buat keputusan bukanlah untuk menderhaka, tetapi sebagai mempertahankan hak dia. Khususnya pembesar yang 32 tadi. Orang-orang bawah dia. Orang-orang bawah dia. Tu yang akhirnya 800 orang, lebih kurang 800 orang Pahang tu masuk berjuang bersama dengan dia. Tapi biasalah dalam berperang ni, kalau kita hidup hari ni pun ada manusia yang tak mau terima. Ada manusia yang, sebab dalam Imam Dia kata antara pembesar Melayu, ada yang menyokong tindakan Datuk Bahaman tetapi secara sembunyi. Ada yang sikap berkecuali, ada yang menentang cara Datuk Bahaman tetapi memilih kata taat setia kepada Sultan. Pasal Sultan buat keputusan, kita ikut cakap orang putih. Maksudnya apabila orang-orang yang kemudiannya menyertai operasi memburu Bahaman ni sebenarnya pergi di atas taat pada raja. Kononnya. Sebab Imam Dia kata Datuk Bahaman jumpa dengan Sultan Ahmad. Walaupun dia disebut dalam teks yang popular bahawa dia gagal menghadirkan diri dan kemudian lepas itu dah Sultan menganggap dia menderhaka. Dia gagal menghadirkan diri apabila dia menentang pembukaan balai polis di Terua tu. Maka Sultan kata setelah Clifford mengadu kata ada seorang pembesar kamu yang degil ni, sejarah mengatakan dia berjumpa dengan Sultan. Ya, Imam Dia kata berjumpa dengan Sultan secara sembunyi. Tuanku Sultan kata kepada Datuk Bahaman, Tuanku Sultan kata, aku redha dengan perjuangan kamu. Pergilah. Kalau kamu nak lawan British ni kerana kamu menganggap dia ini adalah perjuangan, ini adalah perjuangan kamu atas agama bangsa dan negara, pergilah, aku redha. Tapi aku tak dapat tolong. Menarik tuan-tuan, ini bahagian yang tak pernah disembunyikan. Tuan-tuan kena lock buku ni siapa nak dapat ni. Buku yang 60 tahun dah bercerita sejarah ni yang masih lagi kita tak baca. Tentang Datuk Bahaman yang saya kata adalah mentor ni, kerana orang pendahulu dalam perang ni, yang kemudian datang penyusulnya itu Mat Kilau yang sekarang menjadi fenomena. Okey. Jadi selepas dah berjumpa dengan tuanku, maka tuanku pun kata aku redha dengan perjuangan kamu, tapi aku tak dapat nak membantu. Sebab salah satu utama dia, Clifford ni duduk dengan tuanku ni setiap masa. Ke mana Sultan Wak Ahmad pergi, di situlah ada dia. Kalau tak ada dia, ada Sikh. Yang pok-pok Sikh duk marah apa? Benda tu memang ada dalam sejarah. Sultan Wak Ahmad ni orang duk ikut dia hari-hari, tapi tak boleh buat apa. Jadi pergilah Datuk Bahaman berjuang. Masa dalam perjuangan inilah Datuk Bahaman buat keputusan, kita akan buat serangan dalam bentuk tiga jenis serangan. Sama ada serangan secara terbuka, secara gerila, dan satu kumpulan lagi serang secara sembunyi dan terbuka. Maknanya combine dua taktik. Gerila, perang terbuka. Satu lagi lakukan kedua-dua. Ya. Okay. Tu cara dia.